Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. 3.1.5, menganalisis reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Baik, saya Cikgu Muktasim dari SMK Raja Tun Uda, Pulau Pinang. Yang belum subscribe channel Cikgu, boleh tekan butang merah di bawah. Okey, kita teruskan. Dalam bab ini, kita akan tengok analisis kaedah reka bentuk. Okey, bagi menghasilkan reka bentuk pengiklanan yang sesuai, kaedah pengiklanan yang dipilih perlu dianalisis. Okey, jadi kita kena tengok dulu. Analisis boleh dilakukan dengan mengambil kira ciri-ciri pengiklanan yang berkesan. Ini ciri-ciri pengiklanan yang berkesan. Ada berapa? Ada 6. Jadi kita akan semak ke 6 ciri pengiklanan berkesan. Yang pertama kita ada kreatif dan memberi impak. Okey, apa itu kreatif? Menggunakan prinsip reka bentuk yang berkesan, menggabungkan ilustrasi dan perkataan yang menarik, boleh memberi kesan psikologi kepada pengguna. Kalau saya memang betul lah, nombor 1 ni kreatif. Okey, dalam menghasilkan iklan, bila iklan yang kita hasilkan iklan yang kreatif, terus akan menarik minat penonton ataupun orang yang melihat iklan tu untuk lihat lebih lama. Itu sebenarnya yang kita nak. Dalam iklan ni 3 saat pertama sangat penting untuk kita lock penonton untuk terus lihat yang seterusnya. Kalau kita gagal untuk tangkap penonton pada peringkat awal lagi, maka kita akan rugi. Maklumat-maklumat lain yang ada pada iklan itu tidak akan dibaca jika iklan dalam bentuk visual. Jadi contohlah brosur. Brosur ni banyak kita boleh jumpa zaman sekarang ni. Kalau di postbox ada satu syarikat yang dia buat kerja dia untuk hantar brosur-brosur ke dalam postbox. Jadi bila kita dapat brosur tu, kita tengok kalau iklan dia tak menarik, tak kreatif, kita tak tengok pun apa kandungan yang ada dalam iklan tu. Sama jugalah iklan di contohlah kita iklan-iklan di papan kenyataan ataupun billboard. Kita berhenti di traffic light, lepas tu kita nampak ada iklan, banyak iklan. Ada iklan yang kita tak tengok pun. Kita nampak, memang mata kita sekali kita terpandang dan kita tak tengok, kita tak baca pun apa yang ada pada iklan. Sebab apa? Sebab iklan tu tak menarik. Jadi iklan yang berkesan yang pertama mestilah kreatif. Bila kreatif, dia menarik minat untuk orang terus membaca. Jadi akan sampailah kepada maklumat yang last sekali tu yang dipanggil sebagai call to action. Apa tindakan kita untuk beli ke, untuk langgan ke, kita akan dibawa ke perenggan yang terakhir dalam iklan tu. Itu yang kita nak. Okey. Jadi iklan mestilah kreatif. Jadi yang kita tengok iklan yang contoh ni, iklan susu dia tarik, dia buat gunakan muka David Arumugam. Ni siapa dia? Penyanyi kumpulan Alley Cat. Mungkin ada yang tengok ni, mungkin yang muda-muda ni tak kenal Alley Cat, satu kumpulan yang terkenal pada zaman 80-an 90-an dulu. Okey. Yang kedua, memberi impak, menggunakan reka bentuk yang membuat pengguna terpukau tentang produk. Ini contoh ni. Okey. Whopper. Wow, tengok pun dah terliur dah. Wih, sedapnya. Walaupun memang ini sebenarnya skill juga. Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang image pegun kan. Ini salah satunya, memberi impak. Jadi iklan tu mestilah memberi impak. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya, mesej yang jelas. Kalau kita tengok sini, pengguna akan lebih tertarik apabila jelas mengenai mesej pada produk. Jangan berbelit-belit. Mesej tu mestilah jelas. Contoh kat sini, iklan Colgate. Dia kata 4 kali
4 time power for strengthening teeth. Jadi dia kata dia itulah kenyataan dia. Mesej dia jelas. Jadi kita sampaikan terus mesej yang jelas. Okey, maklumat yang tepat. Maklumat yang tepat dan telus untuk mendapatkan kepercayaan pengguna kepada produk. Ni salah eja apa ni. Jadi kalau tengok pada iklan Milo ni, dia dah ada kandungan apa, apa yang ada dalam Milo. Okey. Ada vitamin apa. Jadi dia maklumat yang tepat dimasukkan. Okay, seterusnya. Okey, mudah diingati. Gabungan ilustrasi, tema dan slogan yang menarik, lebih mudah diingati. Kalau ingat Oreo ni zaman sekarang ni tak nampak dah iklan yang dulu ni, iklan Oreo ni. Kita boleh, dia mudah diingati. Zaman sekarang ni banyak lagi lah yang lain-lain. Kita tengok iklan-iklan yang mudah diingati. Slogan, kalau slogan ni pun banyak juga slogan-slogan yang menarik kan. Kita ada apa, kalau Nike, just do it. Senang je nak ingat kan, mudah diingati. Kalau Gardenia, sungguh enak dimakan begitu saja kan, mudah kita nak ingat. Menarik, lagi menarik. Okay. Apa lagi yang tema-tema slogan-slogan yang menarik? Kita ada KFC sehingga menjilat jari. Jadi kita boleh ingat. Saya boleh ingat ni kira okey lah. Okey, yang keenam, unsur unik dan tersendiri. Identiti produk akan lebih terselah dengan adanya unsur unik dan tersendiri. Kalau tengok contoh dalam buku teks tu, dia letak jenama apa? Coach. Jenama-jenama yang hebat-hebat kat dunia ni. Banyaklah. Macam saya minat Crocs, jadi saya letaklah iklan Crocs kat sini. Okey, dia tersendiri. Crocs ni memang, bayangkan sehingga ada kasut-kasut lain yang tiru pattern yang sama macam Crocs, tetap orang akan panggil Crocs. Sebab dia unik dan tersendiri. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh tentukan, kita boleh tentukan ciri-ciri pengiklanan yang berkesan kepada kita punya produk kita. Inilah kita nak buat analisis. Okey. Yang pertama, kalau tengok yang sebelum ini 3.1.4 kita dah tunjuk dah. Jadi kita semak balik. Okey, reka bentuk iklan 1. Kreatif, ya, ada kreatif kat situ. Memberi impak ada wow tu. Mesej yang jelas pun ada. Menarik, mudah menarik, menawan. Okey. Maklumat yang tepat, okey, kita tak jelas sangat. Okey. Mudah diingati, okey. Unsur unik dan tersendiri ada. Jadi ada 5 daripada 6. Okey, bagus. Iklan yang kedua, kreatif, kurang biasa sangat. Cuma guna background saja. Memberi impak pun tak memberi sangat impak. Mesej yang jelas ada. Maklumat yang tepat pun ada. Tapi kalau ikut tu ada maklumat juga. Mudah diingati, tidak ada situ. Unsur unik dan tersendiri pun tak ada. Jadi 2 sahaja. Dan reka bentuk yang ketiga, kreatif ada. Memberi impak tak ada. Okey. Mesej yang jelas ada, maklumat yang tepat ada, mudah diingati tak ada, dan juga unsur unik dan tersendiri pun tak ada. Jadi kita dah boleh mula untuk fikir yang mana yang paling baik. Jadi sebab itulah kita kena tahu ciri-ciri pengiklanan yang berkesan supaya kita boleh tentukan dengan membuat analisis iklan mana yang hendak kita gunakan. Jadi daripada sini kita bolehlah pilih iklan yang pertama. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Muqtasim RTU. Bye bye.